Faiz, dulu zaman sekolah, universiti ke pernah masuk pidato tak? Mestilah pernah. Oi. So, kalau Faiz tak pernah masuk, tu Faiz tak ada peta, dia boleh lah bercakap kan. Dulu kan, cakap pasal pidato ni, Faiz suka start dengan pantun. Nak dengar tak, In? Okey, silakan. Okey. Bunyi dia macam ni. Apa? Anak muda memetik bunga, hiasan sanggul si gadis sunti. Duduknya saya, sebab kita tengah duduk ni, membawa makna. Bicara nan indah, bakal meniti. Cucuk sanggul di gadis sunti tu siapa? Saya ke orang lain tu? Mungkin waktu tu kalau Aim dengan saya, kita cucuk kepada lain. Baiklah, okey. Jadi hari ini dalam Darah Muda, kita akan mempromosikan satu acara pertandingan tentang pidato yang di mana kita nak menggalakkan kalau boleh ramai anak muda untuk join. Kerana ini adalah salah satu inisiatif bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-63 tahun ini. Betul. Dan Jabatan Penerangan Malaysia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil ini sebagai satu inisiatif untuk melaksanakan satu pertandingan pidato kenegaraan tahun ini. Dan kita amat berbesar hati kerana di studio kita bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Az-Zahari Abdul Rahman yang merupakan pengarah bahagian gerak saraf dan perusahaan isu Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama kami di Darah Muda. Ya, terima kasih. Baik Tuan. Pertandingan pidato yang akan diadakan ini, bila boleh mula? Untuk anak muda menyertainya. Okey, pertandingan pidato ni kita akan mula bukalah bermula pada 17 hari bulan Ogos ini dan berakhir pada 15 September. Di mana dalam tempoh ni lah, maknanya anak muda kalau siapalah maknanya kita yang berminat untuk masuk pertandingan ini, mana bolehlah memuat naikkan. Sebab apa kita buat kali ini adalah dalam bentuk rakaman video. Saya suka jelaskan sedikit lah. Sebenarnya pada masa yang lepas, pidato ini kita sampaikan secara live. Maknanya diorang kita jemput ke pentas, sampaikan pidato. Kemudian kita akan nilai lah kan untuk melihat dari segi persembahan mereka ni. Tetapi kali ini kita akan jumlah kalinya lah diadakan oleh Jabatan Penerangan. Kita buat dalam bentuk rakaman terlebih dahulu, rakaman video terlebih dahulu. Dan kemudian mereka muat naikkan rakaman ini dan kita akan nilailah berdasarkan kepada persembahan mereka. Satu aspirasi baru yang kita dengar macam menarik untuk guna kaedah digital. Jadi bila kata digital ni konsepnya adalah besar. Jadi adakah anggaran spesifik yang dimahukan oleh Jabatan Penerangan sendiri? Contoh kita menyasarkan 50 ataupun 500. Sebenarnya si penyertaan kita tak mana kita ada sasaran bilangan pun sebab kita terbuka. Sebab ini penyertaan adalah kepada golongan bermula 18 tahun ke atas lah kan. Siapa juga yang berminat, tapi memanglah kita dalam pidato ni kita galakkan golongan muda kan yang menyertai lah kalau boleh. Maknanya penyertaan ini kita harapkan daripada kalangan mereka lah. Dan sebenarnya bilangan tu kita tak tetapkan. Maknanya berapa ramai pun boleh. Dan kita dah sediakan di sini ruang dia lah dalam kita punya web page tu dah sediakan ruang berapa ramai yang akan menyertai pun boleh dan kita akan nilai lah di peringkat jabatan nanti akan nilai kita nak yang terbaik lah nanti kan bila kita ruang pilih. Platform tu dah diberikan luas, tiada limitasi. Tak ada maksudnya limitasi. Ramai nak masuk pun boleh. Dan saya amat tertarik dengan antara elemen yang akan diterapkan dalam pertandingan pidato ini adalah mengenai teknologi, entertainment dan design. Jika boleh Tuan terangkan dari segi teknologi, entertainment dan design itu bagaimana? Begini, maknanya kalau kita pernah tengok dalam persembahan TED Talk TED Talk ni maknanya dia persembahan yang agak menarik. Betul. Dia ada unsur-unsur yang unsur-unsur hiburan dalam tu, maklumat yang terkandung dalam tu dan juga dia menyampaikan dengan cara yang kita rasa tidak membosankan lah kan. Itulah yang dikatakan tech tadi maknanya kita kata teknologi, maknanya digunakan yang digital lah kan. Dari segi digitalnya persembahan tu dan dia kena buat dalam bentuk yang begitu rupa supaya persembahan dia sesuatu yang menarik yang dapat orang dapat menyampaikan mesej yang hendak kita terangkan lah dan berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang kita telah tetapkan tu. Bila kita bercakap pasal menarik, khususnya kita nak tarik minat anak muda ni kan. Ya, betul. Bila kita cakap biasa mengenai pidato kenegaraan, mesti dalam kepala fikir, balik-balik cakap pasal sejarah, balik-balik cakap pasal patriotik. Mungkin Tuan Aziz sendiri boleh kongsikan kepada kita apa tema-tema yang boleh
menarik kalau kita nak masuk ni? Sekali kita dalam sambutan Hari Kebangsaan tahun ni kita bertemakan kepada Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin. Jadi dalam kita nak tajuk-tajuk yang kita sarankanlah untuk disampaikan oleh peserta kita, antaranya ialah kita berkaitan dengan dasar dan perlembagaan lah. Dan kita sekarang ni baru saja cakap pasal rukun negara sambutan ke-50 tahun kan. Dan ini salah satu daripada topik ataupun tajuk yang boleh disampaikan. Kemudian mengenai raja berperlembagaan, nadi negara berdaulat dan juga perpaduan teras keharmonian negara. Tapi di samping itu adalah mungkin dia boleh buat pilihan yang lain. Contohnya berkaitan dengan kita masalah kita kata pasal kehebatan rakyat kita menghadapi COVID-19 yang lalu. Ya, boleh juga dalam bentuk pidato yang disampaikan. Dan juga kita boleh katakan tajuk berkaitan dengan kita teguh, kita menang. Dan satu lagi pasal kita baru ni kita melancarkan pembudayaan norma baru. Itu pun boleh jadi satu tajuk. Jadi ini antara tajuk-tajuk yang mereka boleh sampaikanlah berdasarkan itu. Tetapi ini semua nanti kalau tajuk boleh lihatlah dalam kita punya laman web nanti untuk melihat lebih detail lah apa tajuk yang itu. Jadi cabang skop tajuk tu luas. Luas, dan betul. mereka boleh memilih untuk membuat tajuk yang mana satulah. Jadi apabila Tuan Haji menyebut tentang antara salah satu tema adalah tentang rukun negara. Jika boleh saya tanya kepada Tuan Haji, apa pandangan Tuan Haji melihat kepada belia hari ini, pemahaman mereka terhadap rukun negara itu bagaimana? Okey, kalau kita kalau dulu lah masa zaman saya sekolah. Kan? Masa zaman sekolah dulu, setiap kali ada perhimpunan kan, kita memang akan berikrar dengan rukun negara tu, baca prinsip dan juga rukun negara kan. Tetapi ialah bila kita sekarang ni dah 50 tahun 50 tahun kita sambut baru ni, dan kita sebenarnya mengharapkan suatu penghayatan yang lebih mendalam lagi lah kepada rukun negara. Dia bukan saja kita kata rukun negara ni perlu kita baca dalam perhimpunan, tetapi macam mana kita menghayati setiap satu daripada prinsip-prinsip yang ada dalam tu. Kan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara tu, macam mana kita boleh lahirkan, yang sebenarnya itu yang kita nak. Dan saya kira lah kan, generasi sekarang ni dia memang mereka ni ke arah itulah. Nampaknya macam ada dalam perasaan dan pemikiran mereka kepada kerajaan dan juga kepada negara kita. Dan semangat ni memang ada, dan kita mengharapkan bahawa mereka akan terus dapat menghayatilah akan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tu. Jangan kita setakat membaca ikrar saja, tetapi kena hayati apa yang sebenarnya yang terkandung dalam prinsip-prinsip tu. Turut ingin saya menambah juga mengenai belia ni juga ada golongan yang paling dominan, khususnya kalau kita nak memberi sesuatu pandangan ataupun kritikan baik pada kerajaan ataupun pihak-pihak tertentu. Dan dengan melihat kepada pidato kenegaraan sendiri, adakah ini satu platform yang terbaik untuk menggalak potensi anak muda ni untuk menyuarakan dengan suara yang sepatutnya? Ya, saya setuju. Maknanya ini adalah satu platform yang sangat baiklah untuk mereka menyuarakan pandangan, pendapat terhadap tajuk-tajuk yang kita bagi tadi. Sebab golongan muda ni dia nak menyatakan sesuatu, pandangan mereka, pendapat mereka, dan didengar kan. Naklah kita dengar. Tetapi kita pun sebagai rakyat, walaupun kita boleh bercakap apa juga tajuk kita nak cakap, tetapi ada batas-batasnya juga. Dan kita pun dalam pidato yang kita nak mereka sampaikan ini, mereka perlu sampaikan berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Kalau Jabatan Penerangan, kita menetapkan syarat-syarat tertentu lah. Kalau dia bercakap menyentuh tentang sensitiviti kaum, agama, bangsa, memang kita akan tolak lah siang-siang lagi. Benda macam ni kita tidak benarkan sama sekali lah. Tetapi kalau mereka boleh memberi satu pandangan yang berkesan, yang bagus, memang kita akan nilailah mereka, persembahan mereka. Antara syarat-syaratnya jangan ada unsur provokasi di situ, sensitiviti. Kita sampaikan idea yang benar, yang baik. Betul. Dan pemidato yang baik itu bagaimana pada pendapat Tuan Haji? Dan penjuriannya pun bagaimana?
kan Ain kan? Ya, okey. Kalau kita nak jadi seorang pemirato yang baik ni memanglah ada macam-macam kriterianya kan. Saya cakap bila cakap tentang jabatan penerangan, orang jabatan penerangan ni adalah antara mereka yang berpidato dengan cara yang baiklah. Sebab kita kena berkomunikasi dengan orang ramai kan. Tapi maknanya satu daripada kriterianya mereka ni adalah seorang yang berani bercakap. Kalau maknanya dia berdiri ke atas tu dia boleh bercakap lah. Yang kedua dia keyakinan dia tu. Keyakinan yang ada pada diri dia. Lepas tu dia punya isi kandungan tu. Dia dapat mengulas isi kandungan tu. Kalau 3 tu yang dibagi maknanya dia dapat ulas satu persatu lah isi kandungan pidato. Kemudian dia punya body, dia punya language. Body language tu kan kita akan lihat juga. Body language ni kadang-kadang kita bercakap tidak sama apa yang kita gambarkan body language kita. Tak mahu macam tu kan. Jadi, tak boleh lah. tu tak ada. Tak ada. Kita nak bila dia bercakap tu, kalau cakap sebut 3, dia sebut macam ni, jadi salah lah kan. Maknanya kita mesti menunjukkan sesuatu yang betul-betul datang daripada apa dia perasaan dan jiwa dia tu dalam persembahan tu. Dan menjadi peminato yang baik itu juga sebenarnya perlu diterapkan dari kecil lagi. Mungkin daripada institusi persekolahan, universiti. Pada pandangan Tuan Haji, adakah pelajar ini tak boleh menggunakan konsep aku tolak hang tolak aku, pergi ke depan baca pidato atau bagaimana? Tak, sebenarnya pidato ni sebenarnya benda kemahiran. Kemahiran atau skill yang ada tu tak semestinya benda tu kita ada masa kecil kan. Sebab dia boleh belajar. Kita boleh belajar. Macam kalau kita belajar buat latihan kan. Jadi dia kemahiran tu akan datanglah. Tak semestinya mana daripada kecil. Tapi sebaik-baiknya kalau kita nak lahirkan seorang yang berpidato yang bagus, kena didiklah dia. Kena bimbinglah dia kan. Kena belajarlah cara-cara persembahannya. Baik, banyak lagi yang kita nak akan bincangkan bersama Tuan Haji. Dan untuk itu kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini dalam Darah Muda. Bertemu kita sekali lagi dalam Darah Muda. Ini suara orang muda. Baik, sebelum kita mengulas lagi perbincangan kita bersama tetamu di studio. Baik, apakah baiknya kita ke Johor? Rakan kita seorang lagi, Irfan Faruqi yang kini berada di Johor untuk sambutan Hari Belia Negara yang akan berlangsung esok. Jadi malam ni dah buat persiapan dah. Betul. Kita nak dengar bagaimana perkembangan terkini untuk sambutan Hari Belia Negara yang akan berlangsung esok, Irfan. Silakan. Mungkin Irfan boleh kongsikan? Ya, esok akan berlaku konvensyen belia kebangsaan yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru, dan pada malam ini sedang berlangsungnya sidang Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia. Sekiranya saya boleh tunjukkan kepada saudara apa yang sedang berlaku sekarang. Kita sedang menunggu ketibaan yang berhormat Menteri Belia dan Sukan yang dijangka akan mengadakan sesi dialog selama 30 minit bersama dengan semua ahli-ahli Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia. Jadi kalau saudara boleh lihat di belakang saya ini merupakan perhimpunan semua persatuan-persatuan utama yang bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia, dan kita masih lagi menunggu ketibaan yang berhormat Menteri. Dan agenda utama malam ini adalah untuk bincangkan tentang apa yang akan dapat dilaksanakan pasca COVID, khususnya dalam konteks pembangunan belia. Dan kemudian pada esoknya, selepas daripada konvensyen yang akan dihadiri oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan, kita akan ada sambutan Hari Belia Negara yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga dihadiri oleh Menteri Belia dan Sukan bersama-sama. Dan secara umumnya, tema kita persambutan Hari Belia Negara tahun ini ialah dekad anda, yang mana keutamaan diberikan kepada pembangunan belia secara menyeluruh, memberi ruang kepada dialog dan perbincangan yang mendalam. Kerana itu, malam ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Yang Berhormat Menteri untuk merealisasikan kehendak dan juga mendengar secara langsung tentang pendapat dan juga apa yang boleh dilaksanakan lagi untuk pembangunan belia, khususnya selepas daripada kita dilanda oleh COVID-19 ini. Saya kira mungkin itu sahaja secara umum tentang apa yang berlaku di sini dan apa yang akan berlaku esok. Dan saya mengharapkan semua dapat sama-sama menyemarakkan rukun negara dan juga Hari Belia Negara
secara serentak di dalam bulan kemerdekaan ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Irfan. Itu dia tema Hari Belia di negara kita, iaitu dekad ini, dekad anda. Menarik tema tu ya. Itu dia rintas langsung daripada Irfan di Persada Johor Convention Centre. Okay, baik, kita balik kepada topik kita, pidato kenegaraan. Cabaran dalam melaksanakan sesuatu acara pertandingan ini, kalau dulu seperti yang Tuan Haji cakapkan tadilah, pidato secara live, kali ini menerusi digital. Jadi cabaran pelaksanaan itu bagaimana? Ya, kalau kita sebab benda ni belum berlaku lagi kan. Kita akan melihat proses sebelumnya. Sebab kita pun tidak maknanya penyertaan tu kalau kita nak tengok, saya bimbang dari segi bagaimana mereka membuat. Kita mengharapkan peserta tu merakam sendiri dari segi persembahan mereka, tetapi dia mesti menggunakan teknik-teknik tertentu lah. Macam saya katakan tadi, ada penggunaan tag tadi kan, tag tadi. Jadi kalau dia dapat persembahkan cara yang baik, bagus kan, jadi mestilah dapat menghasilkan satu karya yang bagus. Kita pun dapat nilai mereka ni. Dan bagi jabatan pula, kita juga akan melihat, kita tak pasti dari segi penyertaannya berapa ramai, tetapi macam mana pun kita akan pastikan bahawa penyertaan ni kita akan nilai dengan sebaik-baiknya lah. Nilai supaya mereka yang tidak dirasa kecewa pula kan. Jadi kalau boleh kita nak yang terbaik lah. Okey, baik. Tadi bercakap pasal cabaran dan seterusnya saya mau menanyakan mengenai bagaimana pendapat Tuan Azhari sendiri melihat pidato ini membentuk peribadi diri. Okey, kalau kita lihat bila penyampaian pidato, maknanya terutama sekali bila kita lebih tumpuan kita ni kepada semangat patriotisme kan, dan juga semangat kenegaraan tu sendiri. Jadi bila kita dapat melahirkan peserta-peserta yang boleh bercakap kan, di situ sendiri telah melihatkan bahawa telah dapat membentuk satu peribadi yang baiklah terhadap seseorang tu, utama sekali dalam golongan muda ni kan. Jadi ada semangat kenegaraan yang tinggi pada mereka, dan mereka dapat menyampaikan dengan baik, dan mereka dapat mendisiplinkan dirilah dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Pendapat dasar. Kalau bagaimana pula dengan pengakhirannya, ialah kita dah masuk tandingan, dapat duit pula 3,000. Kalau Johan lah. Lepas tu bagaimana intipatinya, sebab dilihat di sini ialah kita sewajarnya melakukan kempen yang berterusan 365 hari, tidak sepatutnya berfokus kepada kempen yang bermusim. Apa komen Tuan Azhari? Okey, sebenarnya peserta-peserta ni pun dulu yang macam pemenang-pemenang ni, kita pun akan jadikan mereka ni sebagai kita punya ni juga. Macam seolah macam duta kita, jabatan perangan lah. Dia pun nanti kita boleh lantik dia orang ni untuk menyampaikan mesej-mesej kerajaan secara berterusan. Bukan setakat dia menang saja kan. Tetapi kita juga akan boleh lantik dia orang ni, kita kan panggil dia orang untuk bersama sebagai kita rakan strategik kita lah. Betul. Rakan strategik kita untuk sama-sama menyampaikan dasar-dasar kerajaan. Dari segi penilaian, penjurian, siapa antara yang di belakang tabir akan memastikan peminato ini layak untuk diberi gelaran yang tertentu? Okey, kita penjurian ni kita berdasarkan kepada beberapa kriteria yang kita pilih nanti. Pertama sekali berkaitan dengan takrif tajuk dia, isi itu kan. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan teknik komunikasi. Yang saya kata tadi, macam mana dalam penyampaian video tadi ada teknik-teknik yang digunakan. Yang ketiganya dari segi penyampaian dan persembahan dia orang. Macam kata tadi lah, body language, penyampaian bahasanya kan. Kemudian dari segi adab dan personality. Ini kita akan lihat secara keseluruhan dari segi penilaian kita. Dan pihak Jabatan Perangan, kita akan melantik kita punya juri lah di peringkat jabatan. Katakanlah ada 200 penyertaan. Daripada 200 ni kita akan pilih 15 yang terbaik. 15 yang terbaik. Jadi daripada 15 yang terbaik ini kita akan lantik pula juri yang berkaliber lah, yang berwibawa, yang berkaitan dengan komunikasi, dan kita akan lantik mereka ni dan mereka akan pilihlah yang terbaik. 3 yang terbaik lah akan pilih. Okey. Wow. Kalau saya masuk tu, nervous juga tu. Betul. Nak jadi yang 15 tu, berdebar ni. Jadi persediaan dan latihan tu bagaimana untuk menjadi antara 15 yang terpilih? Apa kriteria yang macam
detail sikit untuk membezakan dengan yang katakan 1,000 orang. Okey. Ialah kita lihat dari segi itu tadi kan, dia kriteria yang tadi pemilihan tu okeylah, kadang-kadang yang utama sekali ialah isinya lah. Isi kan? Isi. Sebab katakanlah dia bawa 3 isi utama. Sebab dalam tempoh yang kita bagi 10 minit. Katakanlah 3 isi utama tadi kan. Isi yang dibawa, kemudian apalah huraian dia? Apa kaitan dia dengan yang dia cakap tu? Dengan patriotisme ke ataupun dengan berkaitan dengan kenegaraan tadi kan. Itu nilaian isi. Kemudian kita tengok dari segi persembahan dia tadi. Persembahan itu menepati tidak dari segi yang kita katakan tadi, dia punya keyakinan dia kan, lepas tu kepribadian dia dan lain-lain lah yang akan kita lihat dari dari sudut yang dipikirkan boleh orang ini memang sesuai jadi pemidato yang terbaik, dan orang ni adalah memang ada bakatnya yang kita boleh pilih dia sebagai pemenang lah. Ya, itu dia Tuan Azhari. Baik, kalau kita kata semestinya kita nak mengharapkan perasaan nak kita semaikan semangat patriotik itu perlu diperluaskan. Mungkin itu adalah harapan daripada pidato kenegaraan ini. Mungkin Tuan Azhari juga berkenan untuk mengkongsikan apa harapan-harapan lain yang nak kita ni daripada pidato kenegaraan ni. Okey, kita dari segi pidato ni memanglah kita mengharapkan satu penyertaan daripada golongan, berbagai golongan lah kan. Terutama sekali bila kita kata 18 tahun ke atas tu, maknanya mungkin kalau golongan muda yang berminat, maknanya dia bolehlah menyertai. Betul. Yang pentingnya ialah mereka bercakap berkaitan dengan patriotisme, kenegaraan. Itulah harapan kita lah, supaya bila bercakap tentang penjana dari bahagian ekonomi, kita katakanlah tajuk penjana kan, macam mana pemahaman dia tentang penjana. Penjana ni tadi bagaimana ia membawa faedah kepada rakyat, penjana tadi macam mana, adakah orang semua puas hati ke tidak kan, apa mungkin penambahbaikan yang boleh buat ke. Jadi itu yang kita nak supaya dia orang dapat sampaikan dengan berkesan lah. Sebab ini berkomunikasi kan. Kemudian satu lagi, kita menggalakkan mereka dari segi semangat kenegaraan itu dengan harapan kita agar sekarang ni kita mengharapkan dalam sambutan Hari Kebangsaan ni kan, mereka mengibarkan jalur gemilang. Jalur gemilang ni satu daripada yang sepatutnya diusahakan, sepatutnya kita ni sebagai rakyat Malaysia, bagi saya lah kan, sepatutnya setiap satu rumah mesti ada satu bendera dikibarkan. Ini yang kita kena kempen dan amalkan kan. Itulah antara yang sepatutnya lah. Baik, nilai bila memenangi pertandingan ini, jika nak dibandingkan dengan semangat patriotismenya, perjuangan para jurid kita tanah air. Jadi pandangan tuan mengenai ini? Nilai ialah hadiah tu cuma katalah tempat pertama tadi 3,000, tempat yang kedua 2,000, yang ketiga 1,000 kan. Kalau kita kata sebenarnya bukanlah nilai wang ringgit tu yang kita harapkan kan, yang peserta mungkin harapkan, tetapi yang pentingnya bagaimana mereka dapat melahirkan satu pandangan, pendapat kan, dan juga semangat kenegaraan terhadap apa yang kita harapkan pada mereka dilah. Dan dengan sebab nanti hasil daripada pidato ini nanti kita akan sampaikan, akan sebarkan pula kepada golongan lain dan melalui media sosial yang kita ada. Semua 10 minit kan. Jadi 10 minit kita boleh masukkan dalam YouTube, kita boleh masukkan dalam kita punya Facebook, dalam semua yang media sosial yang kita ada dalam jabatan, maknanya kita akan salurkan penyampaian pidato ini. Jadi maknanya diorang ni bukanlah saja nilai kepada 3,000 tadi, tetapi nilai apa yang diorang pandangan, pendapat dan juga idea-idea yang dia bagi tu yang boleh membantu kita lah dalam usaha kita nak menyebarkan maklumat kepada rakyat. Dan juga membantu si kerajaan lah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. So nilai itu yang perlu diterapkan dalam semangat dan jiwa anak-anak muda ini dalam usaha kerajaan melahirkan generasi muda yang benar-benar mempunyai semangat
Patriotisme. Dan melahirkan lagi belia berwawasan serta berkaliber. Baik, sebelum kita mengakhiri ni, suka juga saya untuk memberi pesanan. Terus kekalkan kedaulatan undang-undang bagi menjamin keadilan dan keharmonian negara tercinta kita ini, dan terus semarakkan rasa cinta terhadap rukun negara. Dan jangan lupa, nanti bila dah buka penyertaan pertandingan pidato ini, cepat-cepat join dan pastikan anda come up dengan topik-topik yang menarik dengan idea-idea pilihan yang bernas. Laman web kita kena boleh layari laman web penerangan. Baik. Dan untuk itu, sekian dari saya, Ain Syuhada. Dan saya Faiz Arif. Darah Muda, ini suara orang muda.